Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada teman-teman pelayar, apa khabar? Saya mendoakan saudara semua sihat walafiat. Ya. Ruby Din, yang hadir Ruby bersama pasangannya, gambar bersama dengan pasangannya, Molek Comel Sokmoh. Adiwira Angkasa, Assalamualaikum dari Johor pasal Gerang Johor. Johor hujan ada. Diksi, apa khabar? Rosla Lendu, hujan tak di Melaka? Nicholas Gonzales, apa khabar? Nazil Hashim, apa khabar Pak Nazil? Sedap pantun tu, Syarif Syai. Ruby, Syah Arifin, Syahar, Hasma Alawi, Moses Puso, Hafazah Abu Bakar, Mustafa Ilyas, Syed Baharudin. Assalamualaikum saudara kuda lago. Kita berlagu kuda hujan. Macam mana? Nazli, apa khabar saudara Nazli? Orang Gombak. Salam Dr. MJ Sulaiman Hassan. Apa khabar kau? Saya sini sihat. Kau beli somban tu okey tak? Hujan tak? Covid ni menyusahkan apa? Nur Haslinda, apa khabar Linda? Sihat? Hujan tak di sana? Ruslin, Yasni Hassan, Eva Arafah. Adiwara Angkasa, Pasir Gudang panas Datuk. Pasir Gudang panas. Datuk Haji Mustafa Rahman, Kasih Mikasih, Pak Ngah Canai, Kapli Kabir, apa khabar Kapli, Syarif Abdullah, Munim Ahmad, Muhammad Azmi Muhammad Ali. Menyukasa hujan lagi. Hujan. Aduhai, kesiannya Kelantan ni. Azlan Yusof, Azmi, Saudara Azmi, sharing dan terima kasih. Yang mana sama kalau saudara dapat mendengar suara saya dengan jelas, sila share. Ada 3-4 perkara kita nak bercakap malam ni. Ada yang elok, ada yang nak bergalai ke tak betul ni. Tanjung Karang, okey ya, Saudara Hasan Sandwich, hujan. Wabi Amir, Nazir Bazin, salam dari Gombak. Jasri J, Normala Abdul Rahman, di Segamat. Aizal Malik, apa khabar? Saudara Rosyah Aroy, Azhar, Dian Syah. Dian Syah ni kaum baru ialah Aksyah Bakar dari Somban, saudara Muhammad Azhar. Baik saudara, saya kena cepat laju sikit sebab malam ni iklan pun ramai kawan-kawan. Laporan terbaru hari ini, kes COVID-19 meningkat balik. Sesuatu yang kita tidak jangkakan, tiba-tiba hari ini naik balik. Semalam dia turun 1,103 orang, tapi hari ini sudah 1,210 orang warga negara kita yang dijangkiti oleh virus corona dan mengundang kematian seramai 5 orang. Jumlah terkumpul yang dijangkiti virus corona adalah 49,730. Artinya sudah dekat 50,000 rakyat kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan kematian sudah berjumlah 318 yang terkumpul. Di Sabah semalam turun 288 ya, semalam turun, kemarin juga ni 381, sebelum tu 391, hari ini naik 499 orang. Jadi seriau kita tengok di Sabah ni, peningkatannya begitu mendadak. Jumlah terkumpul di Sabah hari ini sudah 23,882 orang. Labuan kurang, cuma 1 orang aja. Semalam 8, hari ini 1. Sarawak kekal, 1 orang saja dijangkiti, cuma tinggal 1,042 orang. Kedah turun daripada 10 kepada tinggal 8 orang. Tapi Pulau Pinang, cik oi, awaknya naik balik. Semalam 26, hari ini 33. Di Perak ada kelegaan. Semalam 116, hari ini 47. Tapi di Selangor, negeri tempat saya tinggal sekarang ni, Petaling Jaya, aduh, seram. Semalam 151, hari ini 271 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kuala Lumpur ada kelegaan, semalam 392, hari ini 245. Putrajaya semalam 1, hari ini 2. Negeri Sembilan, semalam 90, hari ini ada kelegaan 67 orang. Bagaimanapun jumlah terkumpul warga Negeri Sembilan yang dijangkiti oleh virus corona adalah 3,578 orang. Di Melaka semalam 1, hari ini 2 orang. Saudara Sli, di Johor semalam 8, hari ini naik, itu 14 orang. Tapi Pahang, tahniah Pahang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hebat orang Pahang kerana mampu mengawal memutuskan jaringan virus corona ini. Tidak ada. Jadi jumlah terkumpul di Pahang cuma 395 orang sahaja.
Di Terengganu juga semalam 4, hari ni kurang seorang, tinggal seorang saja dijangkiti. Di Kelantan, Mei, apa cerita Mei? Apa demo ni, Kelantan hujan-hujan ni Semalam 7 orang, hari ni 19 orang. Dan Perlis kembali sifar. Jadi 2 negeri saja yang sifar, dan sesamalah kita berdoa. Sesama kita berusaha. Kalau tak ada keperluan, tak payah duduk di luar rumah. Duduk di rumah, kita rawatlah cinta sayang kita dengan saudara-saudara ataupun ahli keluarga kita. Kalau yang dengan cucu, main dengan cucu. Kalau dengan anak, bersama dengan anak. Ya. Tanya faham, zero COVID. Ya, Fahmi Zainal. Sekarang ni saya nak buat cetak malam ini. Mana negeri yang zero, kita taniahkan warga negeri itu. Supaya memberi rangsangan pada teman-teman kita. Sebab sekarang ini sudah sampai musim hujan. Saudara harus berhati-hati. Kerana hari ini di Kuala Lumpur, hujan ribut. Hujan ribut, petir, sambar menyambar. Petaling Jaya hujan. Kabarnya tadi di kampung Merbah Sempah, di Kubu Gajah, Paya Jaras, rumah sudah dinaiki air. Tapi masalahnya, ke mana wakil rakyat? Ini waktunya rakyat menuntut mana ni bantuan. Kerajaan Negeri Selangor. Kalau saya katakan kerajaan monyet, marah. Ini kerajaan Negeri Selangor, wakil rakyat untuk kawasan Sungai Buloh. Please, turun. Saudara yang mana sempat mengikuti ruangan ini, kalau saudara baik dengan wakil rakyat kawasan itu, sila bagi tahu pada dia. Di Kampung Gajah, Kubu Gajah, di Kampung Merbah Sempah, di Paya Jaras, air sudah menaiki. Orang kampung sudah diburu gelisah. Ya, jadi dalam keadaan begini, rakyat tidak tahu apa nak buat. Covid lagi, duit tak ada lagi dan sebagainya. Jadi saudara kena bantulah mereka. Kalau anda sebagai wakil rakyat, inilah masanya anda benar-benar melakukan tindakan ataupun mengulur bantuan kepada rakyat yang mereka tidak berdosa. Saudara Wak Sukimin, apa khabar Wak Kijan? Salam. Baik. Kemudian saya ketawa sebab saya tengok catatan dari Kelantan ni, Saudara Azmi Mazid, dia kata duduk rumah makan nasi sambil makan dendeng manis Siti Fareha. Itu buah tangan menantu saya. Juga untuk saya melaporkan warga Amerika hari ini, jumlah yang dijangkiti oleh virus corona adalah 11,82,000 orang, 27. Dan jumlah kematian adalah 246,586. Tapi tak ada pula Amerika mengusulkan darurat dan sebagainya ya. Itulah keadaan COVID-19 yang melanda negara kita. Saudara, hari ini juga saya menerima berita sedih. Sebab seorang lagi teman saya, Allahyarham Datuk Bahrom, itu Ketua Pengarang Kumpulan Sinar. Akhbar Sinar telah pun dijemput untuk kembali ke rahmatullah akibat serangan sakit jantung. Beliau menerima rawatan di Hospital Universiti Melaya, tapi bagaimanapun awal pagi tadi beliau kembali ke rahmatullah. Begitu juga dengan Adun yang baru menang pilihan raya negeri Sabah baru ini. Adun daripada Bugaya. Sahabat saya, saudara Yang Muhammad, saudara Azhar. Saudara Azhar adalah wakil rakyat di kawasan Karambunai. Dia kata mengesahkan bahawa Yang Muhammad Manis Muka Madura juga turut kembali ke rahmatullah. Bersamalah kita mendoakan dan bersamalah kita menghadiahkan kepada roh mereka dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga roh kedua-dua mereka ini ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa agar roh mereka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya ditempatkan di kalangan orang-orang yang kasih. Begitulah saudara, bahawa tiap-tiap yang hidup ini pertunangannya adalah mati. Dan kematian itu adalah satu yang pasti. Dan apabila kita kembali ke pangkuan ilahi, kita akan ditanya, kita akan disoal, dan segala amal ibadat kita akan dipertimbangkan. Ya, Saudara Hamid Rahman, terima kasih. Saudara Muhammad Ali Arifin, Saudara Basir, Adiwara Angkasa, Datuk Abdul Aziz, ya. Dan sama-sama kita. Sebab saya rasa sedih sebab saudara Datuk Bahrom ini adalah teman sekarya dengan saya. Beliau menjadi ketua pengarang kumpulan akhbar Sinar. Ini pengeluaran daripada kumpulan Alang Kraft.
tempat saya pernah bertugas dahulu. Jadi tentulah warga di Karangkerak juga turut merasai kehilangan seorang pemimpin, seorang ketua yang baik hati, yang mesra dengan anak buah, yang memberi petunjuk ajar dan sebagainya. Baik saudara, daripada Abu Al-Abbas, iaitu Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda bersabda kepadaku, wahai anak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimah. Pertama, peliharalah Allah, nescaya Allah akan memeliharamu. Pelihara itu maknanya sentiasa ada wujud perasaan kasih dan sayang kita kepada Allah SWT dalam jiwa dan hati kita. Jadi, peliharalah Allah, nescaya engkau akan mendapati dia bersamamu. Apabila engkau meminta sesuatu, maka mintalah daripada Allah. Jangan nak minta daripada mana pun. Tak perlulah saudara nak minta pada menteri. Menteri pun tak tahu je daripada kita. Mintalah pada Allah SWT. Pasti apabila permintaan kita, doa kita didengar oleh Allah Ta'ala, janjinya aku akan menunaikan setiap permintaan makhluk ciptaanku. Ya? Jadi apabila engkau meminta pertolongan, kata Rasulullah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya, jika seluruh manusia berhimpun untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu, mereka sekali-kali tidak akan mampu memberi manfaat itu kepadamu, kecuali sesuatu yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berhimpun untuk mendatangkan sesuatu bencana ke atasmu pun sekalipun, nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu, kecuali dengan sesuatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Telah diangkat kolam dan lembaran telah kering dakwanya. Ini adalah hadis riwayat Tirmizi yang ke 2516. Status hadis ini adalah hadis hasan sahih. Jadi hadis hasan ni di bawah sahih, tapi hadis hasan sahih ni dia hampir sahih lah. Begitulah gambarannya. Jadi pengajarannya seorang mukmin mesti menjaga dan memelihara hak kewajipan terhadap Allah SWT setiap masa, dan tempatnya, iaitu lebih-lebih lagi kita dalam kesenangan. Kalau kita kena senang dalam apa santai, ucapkan, lafazkanlah alhamdulillah. Ya, segala permintaan kita yang kita mohon kepada Allah, insya-Allah Allah akan tunaikan. Tidak ada makhluk atau Tuhan lain yang mampu menolong dan melindungi manusia kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sabda junjungan. Jadi hadis ini saya terima iaitu daripada pertubuhan KRAM, Keram Malaysia Negeri Johor. Tagline-nya adalah Negara Rahmah Umat Sejahtera. Okey saudara, usai laporan COVID, usai kita menterjemah sedikit apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini musim e-commerce. Jadi saudara jangan marah. Atas meja saya sekarang ni banyak barang-barang. Saya seronok. Sebab saya sebenarnya saya seronok. Kenapa saya seronok? Kerana ada teman-teman dah sudah mula masuk, dan saya nak jadikan ruangan kita ini untuk kita saling bertukar pandangan, bertukar fikiran dan sebagainya. Ya. Pertama-tama sekali tentulah saya akan menyatakan jangan lupa dinding manis menantu saya Siti Farahah. Kalau saudara nak rasa dinding manisnya 017 711 4300. Tadi saudara Azmi di Kota Baru dah. Dia kata dia duduk masa hujan dia makan nasi, dia makan roti semalam dengan dendeng manis Siti Farahah. Dia kata sedap katanya. Jadi saudara nak rasa bolehlah. Dalam musim-musim hujan begini tak perlu nak masak lah pun. Daging itu bila sampai panas saja, kalau ada microwave panas makanlah. Macam kita makan rendang dan sebagainya. Dendeng lah, dendeng itu daging ya. Kemudian apa yang nak kuih-kuih bahulu, nak buat kerepek-kerepek, macam-macam kerepek yang saya nyatakan, kerepek periuk, terung, halia dan sebagainya, itu ini apa rumah saya buat. Termasuklah rendang tok, boleh berhubung dengan Al-Azhar. Azhar dia 011 330 41241. 011 330 41241. Kalau saudara nak memesan lah makanan jenis kuih-kuih, rendang tok pun ada. Tapi kalau rendang tok dengan kuih bahulu tu, dia kena 2 hari lah. Dia tak boleh on the spot begitu. Cuma tahan lah untuk dalam tempoh sebulan. Ini dan nak baca buku, bacalah buku yang saya terbitkan, iaitu buku yang saya tulis sendiri, itu Kisah Rahsia yang Terpendam yang bawa muda Tengku Razli Hamzah. Hari ini ada cerita dia nanti, sekali lagi kita akan ulas. Yang kedua adalah catatan diary
dari Datuk Harun yang akhirnya seorang pejuang kita yang berakhir kerana fitnah politik. Beliau berakhir kehidupannya di penjara selama 6 tahun. Kemudian saudara, bolehlah berhubung dengan Azhar 0113304141. Hari ini, Alhamdulillah, mana burger ni? Saya dapat burger. Ini kiriman burger. Saya rasa burgernya sedap. Ini burger. Saya kawan-kawan yang ini pedas. Ini burger cili api. Aduh, memang kau punya. Burger cili api. Okey, saudara. Sahabat kita yang tinggal di Kota Damansara. Dia tadi sama isteri dia datang ke rumah saya. Dia menghantar kepada saya, "Tok, rasalah burger ni. Saya tak ada gerai," dia kata, "saya tak ada kedai. Iaitu saya membuat burger dari rumah." Jadi ini adalah untuk mereka-mereka yang tinggal di sekitar Kota Damansara, di Taman Tun, ataupun di mana lagi kawasannya tu? Di Damansara lah, kawasan-kawasan persekitaran. Dia tak ada gerai, dia buat dari rumah. Suami isteri dia hantar ke rumah saudara, iaitu Papa JS Grill. Dia ada burger ayam, burger daging, benjo dan juga daging cili padi peras. Boleh lihat yuk. Boleh hubungi Puan Rania 018-919-4985. 018-919-4985. Tok Lokman Adam tu macam mana? Sabarlah kini. Sekarang ini sesi e-commerce kejap dulu. Belum habis lagi. Sebab saya kata saya peruntukkan lebih kurang 5 minit untuk kita mengiklankan bahan kawan kita. Ataupun itu Puan Rania, ataupun boleh berhubung dengan saudara Azroy 018-215-705. 018-215-705. Dia masak sendiri di rumah dan dia akan hantar di kawasan persekitaran. Jamosa JMS terbaik. Itulah keadaan. Jamosa JMS terbaik. Okey. Ini burger. Burger ni ada burger daging, burger ayam, benjo, ada ayam paling sedap dan daging pedas. Lihat saya. Saya kalau nak rasa yang tinggal di sekitar kawasan Kota Damansara, di Taman Tun, dia kita boleh hantar dengan motor dan sebagainya. Okey. Bab burger. Ini yang terakhir sekali adalah C2 Joy, iaitu susu kolostrum. Saya dah minum. Rasanya sedap, aromanya bagus. Itu produk daripada Azharuddin Zainal, daripada Jalan Kaki Bukit, Besri Perlis. Itu keluaran syarikat Orgabio Manufacturing. Wakil pengeluarnya adalah TDC Holdings yang berhad di Kelantan. Saudara Azmi boleh pergi kawasan tu dekat Jalan Dusun Muda di Kota Baru Kelantan. Saya sebenarnya tak boleh ni, saya minta maaf lah kepada saudara Azharuddin Aziz, saya tak boleh menyatakan harga kerana ini prasyarat kontrak kita dengan Facebook. Kalau nak mengilang barang boleh sebut, tetapi harga ini mereka harus berhubung. Jadi sama ada nak jadi member dan sebagainya. Saya nak sebut harga-harga sesuatu benda begitu tidak diizinkan. Jadi teman-teman yang ingin berhubung dengan saudara Azhar Rizan 010435548. 010435548. Itu saudara Azhar Rizan. Tadi saya dapat terima ni saudara Mus, daripada untuk Sabah, Sarawak dan Brunei. Rupanya ada warga Brunei juga nak tahu tentang susu C2 Joy ni. 0198356690. Saudara boleh berhubung. Saudara yang dari Brunei yang mengikuti siaran ini, berhubunglah dengan saudara Mus 0198356690. Itu untuk warga Brunei. Itu burger yang ini C-Joy. Saya dah minum, Alhamdulillah sedap. Kerana dia antara khasiatnya mengembalikan sistem imun, mencegah kuman dan penyakit, mempercepatkan ketumbuhan, meningkatkan jizim. Dan saudara lihat saya hari ini cerah. Sebab semalam dengan hari ini saya makan rasa muda. Meningkatkan persaraan asid amino dan merangsang tenaga cerdas. Saudara boleh berhubung dengan mereka dalam e-commerce. Saya punya Amir Hijaz Fans. Anak saya dah sediakan tempat kolom-kolom gitu. Bolehlah berhubung. Jadikanlah ruangan ini untuk saudara berniaga, saling berurusan sama sendiri, supaya saudara juga mendapat pendapatan.
Saya tak ada. Terus terang saya kata, I don't have any commission. Berapa nak laku dia nak buat duit 35 juta, Alhamdulillah saya berdoa mereka percaya. Setara dapat buat duit dalam 500 ribu pun, saya bahagia. Cuma jangan lupa 9.30 malam, setiap malam kita akan bersiaran. Saudara Ali Abdul Latif, Lokman dah nak kembali semula ke pangkuan UMNO ke Datuk. Beliau telah pun menghantar permohonan. Okey, jadi itu kedudukan e-commerce dan tajuk kita malam ini adalah Islah kepimpinan, iaitu mencari sinar kehidupan. Mencari sinar kehidupan. Jadi islah tu saya nak gunakan, saya nak selalu menggunakan perkataan islah. Islah ini adalah perkataan yang disarankan oleh sahabat kita Saudara Ba'alwi Al-Atas. Saya harap beliau ada mendengar siaran ini, ya. Dan malam ini saya nak cuba melayani pandangan teman-teman. Sebab kadang-kadang saya hantar laju. Jadi bila laju tu saya tak dapat lihat, saya tak dapat hayati satu persatu. Kalau mana saya boleh respon on the spot, saya respon on the spot, tapi tak boleh. Tapi saya akan cuba hayati setiap keluaran apa yang telah mereka nyatakan. Jadi pandangan mula-mula sekali saya adalah pandangan Saudara Muhammad Razif Ismail. Dia kata nak selesai kes macam mana tu. Ini khusus tentang EPF. Dia kata nak selesai macam mana tu. Rakyat dah sampai tahap muak dengan politik dan ahli politik sekarang ni. Kiri kanan sama aja katanya. Apa ini, masa tak ada kuasa cakap lain, bila dah ada kuasa buat lain. Rakyat sekarang ni rasa sedih dan marah. Ini pandangan daripada yang dilontarkan oleh Saudara Muhammad Razif Ismail. Dan saya cuba menghayati perangai beliau. Memang betul. Apa yang dia katakan, itulah cita rasa rakyat. Itulah isi hati rakyat di bawah. Dan hari ini memanglah kita nak ucaplah terima kasih kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja kerana nak mewujudkan skim sinar. Apakah ada sinar? Saya tak nak lagi ada sinar, terbakar lagi bangunan tu. Jangan lupa tahun 2018 bangunan EPF pernah terbakar. Jangan ray ataupun sinar itu nanti membakar EPF. Kerana cakap tak semua bikin. Kerana saya melihat ada syarat-syarat. Ini yang saya katakan, mereka berdolak-dalik. Why? Kenapa harus begitu? Kita tuntut 10,000 selesai. Lain tak ada. Tak payahlah nak cakap, nak ambil lah kamu yang lebih daripada 10, yang ada simpanan lebih daripada 10,000, nak 60,000, nak 100,000. Ini nak cakap macam orang merajuk ni. Macam orang beber. Orang Perak kena beber. Dia menyebek, beber. Dia beber lah. Kalau banyak sangat simpanan kamu ada 900,000, ambil lah 50,000, 60,000. Hey, this is not the issue. Isunya sekarang ni keseluruhan penyimpan dalam Kumpulan Wang Simpanan Pekerja yang ada simpanan mereka melebihi 20,000 ke 30,000, dia nak 10,000 saja. Itu yang Saudara Muhammad Razif kata tadi. Dia dah pernah nak selesai macam mana tu. Rakyat dah sampai tahap muak lah ni. Tadi pun saya dengar ini daripada siaran live Pumas Pergerakan UMNO Malaysia, Saudara Dr. Azizan bersama dengan Yang Morat Datuk Jalaluddin. Beliau pun sama juga mengutarakan, dia kata sampailah masa sekarang ni GLC ini prihatin pada rakyat. Ini saya tengok syarat, dia kata pertama hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Artinya kalau saya tak hilang pekerjaan, sekarang masih bekerja, saya dibayar gaji setengah bulan saja. Kalau dulu pendapatan 1,000 dapat 500, tak layak. Adakah itu maksudnya? Skim sinar ini hanya untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, ataupun diberi cuti tanpa gaji, atau sudah tiada sumber pendapatan. Dah tak ada sumber pendapatan, apa rompak rumah lah nanti. Takkan saudara nak menggalakkan rakyat kita untuk pergi melakukan tindakan yang lebih daripada itu. Dan ini pula permohonan hanya bermula 1 Disember. Ini kalau bahasa orang putih dia marah lah. What the fuck man. Itu kalau orang putih dia marah lah tu. Saya pendengar itu saya geram. Artinya nak bagi dengan tak bagi sama tarafnya. Kenapa pula mesti bermula daripada 1 Disember? Tunggu lagi ni. Ni tunggu buah tak gugur. Nak sekarang ni rakyat kena tunggu sehingga 1 Disember baru boleh memohon untuk mengeluarkan wang simpanan pekerja mereka. Itu pun belum tahu dapat immediate. Bagaimana juga saudara-saudara, dan katanya kononnya EPF menganggarkan sebanyak 2 juta ahli saja. Sedangkan penyimpan ada 47 juta.
Apa jadi dengan yang lain tu? Sinar tak berapa menyinar lah, tidak bermaya. Jadi dalam keadaan begini, ialah kita tahu bahawa jumlah pengeluarannya, anggarannya ada 14 bilion. Kita tak mau ambil tahu berapa kau nak keluar. Rakyat tak mau ambil tahu berapa EPF nak keluar. Sebab dia tahu itu duit dia. Itu duit simpanan mereka. Dan sekarang ni mereka tengah sesak. Mereka tengah susah. Mereka perlu bantuan. Kemudian dia kata permohonan ni pula, pengeluaran sebanyak ini, permohonan hanya melalui online. Ini lagi pagal ni saya kata. Bagaimana orang di kampung? Yang duduk di Kuala Lumpur, yang dah balik ke kampung. Yang jadi jaga, yang jadi driver, yang dah tak ada kerja dah. Dulu mereka bekerja di Shah Alam. Dulu mereka bekerja di Kuala Lumpur. Dulu mereka bekerja di Johor Bahru. Dulu mereka bekerja di Pulau Pinang. Sekarang ni dah tak ada pekerjaan. Jangan lupa mereka juga ada contribution. Mereka ada juga simpanan dalam EPF. Dan sekarang ni duduk di kampung. Bila duduk di kampung ni, ada ke line internetnya? Ini apa hal ni? Ataupun dia kata permohonan hanya melalui online atau telefon bimbit atau komputer. Jadi orang kampung ni bye-bye lah. Setara yang berada bertugas di EPF ataupun di Kumpulan Wansuan Pekerja, tolonglah ada keperhatian pada rakyat. Tolonglah ada sedikit empati, sedikit perasaan. Jangan selalu fikir senang saudara saja. Hari ini saudara mungkin senang, tapi besok laknat Tuhan akan datang ke saudara. Saudara mungkin hari ini dapat gaji 50,000 sebulan. Kena ingat, pendapatan gaji saudara itu hasil daripada simpanan orang. Kemudian daripada hasil simpanan ini dilaburkan. Keuntungan begitu membayar gaji. Ya, saudara boleh wujudkan sinar ke, saya tak faham lah apa benda pun. Ya, rakyat dia tak nak peduli lah. Kau sinar ke, tak sinar ke. Masalah sekarang ni, aku nak duit aku. Nah, ini masalahnya. Sebab itu rakyat mengatakan, kenapa hak kami dipertikaikan? Nah, kenapa duit kumpulan simpanan pekerja ni nak dirollingkan? Jadi, bagi saya lah, jumlah simpanan adalah 4.7 juta. Jadi, saya bila tengok keadaan EPF ni, geram tu Tuhan aja yang tahu. Geram. Kerana dalam keadaan susah ni, mereka seolah-olah nak bermain. Menteri kata lain. Ketua pengarah dia, CEO dia kata, walaupun saya ini dibenci oleh rakyat, bahawa saya nak jaga masa depan. Rakyat dah tak ada masa depan dah. Kalau rakyat yang kena COVID sekarang ni saya nak tanya, berapa lama? Adakah saudara mengatasi kerja Tuhan? Are you the God? Apakah anda yakin Januari akan datang ni tak ada lagi COVID? Yakin ekonomi negara ni pulih sepulih-pulihnya bermula Januari? Tak ada. Sebab itu mereka sekarang minta dengan adanya dapat 10,000 sedebu. Pelempang tu. Kena geram. Sedebu. Jumlahnya 10,000. Yang simpanan dia ada 30,000, ada 40,000. Tak usah fikirlah mula Januari, Disember pun. Sekarang buka kaunter. Dan macam mana disarankan oleh Sri Najib? Saya baca juga ada kalangan mereka ini pengampu-pengampu kumpulan di sana lah. Dia kata cadangan Sri Najib itu kononnya kalau dapat duit dia pun semua selesai masalah rakyat. Ini tak ada kena-mengena lah brother. Cadangan daripada Sri Najib. Jangan kerana cadangan itu datang dari Sri Najib, datang daripada UMNO, maka kamu menyusahkan rakyat. Tak boleh begitu. Dijebat. Sinar yang tak berapa menyinar, penuh, berliku dan bersyarat, menyusahkan rakyat yang memerlukan. Betul saudara Jebat. Saudara Megat Wahid, saya merayu pada... sampai saya marah bila saya dengar kami merayu. Kita bersimpan, we are the boss. Saya, memanglah saya tak ada simpanan, saya tinggal RM20 je, saya cek tadi. Tetapi rakyat yang ada simpanan nak keluar duit dia tak perlu merayu. They are the boss. You have to serve to them. You, kaki tangan EPF. You, pembuat-pembuat dasar yang berada di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Mereka anda yang berada di anjung kuasa di Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. You kena menjawab pada persoalan penyimpan. Penyimpan itulah raja anda. They are the king. Sekarang ni mereka nak keluar duit mereka. Dia tak peduli you ada duit, tak ada duit. I want my money back. Dia bukan minta sepenuhnya. Jadi di warang angkasa, I malap. Jadi cakap dengan saya, I marah, I bengang. Kerana nak cakap dengan orang yang bangang.
Ya, itu sebenarnya itu yang kecewa sangat. Rakyat terpaksa merayu. Ini tak perlu nak rayu. Buat dasar, Menteri Kewangan bagi tahu pada CEO, if you don't know how to handle EPF, please vacant the position. Ramai lagi rakyat Malaysia yang berkemampuan. Jangan nak tunjuk rakyat boleh marah pada saya memiliki. You are not the politicians. CEO EPF ataupun Kepulauan Semenanjung Pekerja Tengku Zahir tu, you are not the politician. You tak usah fikirlah nak cakap soal fikir mau untuk nasib rakyat. You are not the gods. Anda bukan Tuhan, Anda bukan ahli politik, Anda tidak bertanggungjawab kepada rakyat keseluruhannya. Anda bertanggungjawab pada wang yang kami simpan ramai-ramai. Wang yang terkumpul, Anda bertanggungjawab kepada wang itu. Dan hari ini, rakyat nak duit itu dikeluarkan. Bukan banyak, cuma 10,000 saja. Full stop. Jadi itu bagi saya sekarang ni, penjelasan yang berliku-liku. Ketua Pengarah Eksekutif kata begini, Tengku Zakri, Menteri Kewangan kata begitu. Semua memeningkan kepala. Now, sebab saya tengok selepas dengan moratorium, bagaimana pula dengan permohonan seluruh rakyat meminta agar moratorium. Moratorium ini pinjaman serta permasalahan hutang, piutang. Dua perkara yang kita minta, yang rakyat minta sekarang ni daripada kerajaan, iaitu hutang-hutang pembelian kenderaan, hutang peribadi dengan bank. Dan sekarang ni ini bukan masanya, sebagaimana kata Yang Mohd Datuk Jalaluddin tadi, dia kata ini bukan masanya pihak bank ataupun JSC ataupun syarikat yang berlesen yang diberi oleh kerajaan lesen untuk meminjam, memberi pinjaman kewangan. Bukan masanya untuk mereka memikirkan soal keuntungan. This is not the time for you to make money. This is not the time for you to tell the public that how much profit you make. Ini masanya you contribute. Bukan contribute dengan wang daripada tangan you, tak ada. There is no physical money involved. Iaitu mereka yang berhutang tangguh dulu. Sehingga masalah ekonomi kita ni selesai. Itu sahaja. Jadi saya hairan lah. Orang yang berkuasa pada bank negara ini adalah Governor Bank Negara, Nasir Samsyah. Jangan nanti orang korek lagi cerita macam Izzati tu. Saya tak mau campur lah cerita tu. Itu Saudara Lokman. Itu bab dia lebih banyak mengetahui banyak fakta-fakta yang dia ada. Saya tak ada fakta. Walaupun saya dengar, saya tak boleh hear and see for that particular thing. Saya tak boleh tengok, oh begitu, tak boleh. Tetapi bagi saya, apa yang dilakukan oleh Datuk Lokman Adam itu dia mungkin punya faktanya. Dan dia memberi pencerahan kepada rakyat semuanya tentang apa berlaku skandal di bank negara. Sekarang ni rakyat tak mau fikir soal itu. Rakyat sekarang ni, apalah salahnya Governor Bank Negara bagi arahan, sebab bank negara yang mengeluarkan lesen bank. Bank negara yang mengeluarkan lesen syarikat pinjaman. Bank negara mengeluarkan lesen kepada syarikat-syarikat yang memberi kredit sebagainya, syarikat motor dan kenderaan. Bagi tahu mereka, stop collecting now. Stop collecting until everything is back recover. Itu keadaannya. Dan kalau saya nak katakan sebab itu nanti membuatkan rating bank kita ni jatuh, di negara luar lebih teruk lagi. Janganlah sampai negara kita jadi macam Greece. Janganlah sampai negara kita macam di Inggeris satu ketika dulu, macam berlaku di Northern Ireland. Tutup bank semua. Orang semua keluar duit daripada Lloyd Bank. Kalau itu berlaku lebih teruk lagi. Sekarang ni rakyat tak nak keluar duit daripada bank pun. Cuma hutang-hutang tu. Duit pencarum, duit mereka. Betul. Ini siapa beritahu tadi? Alamak. Tak dapat nak riba balik. Dah laju. Saya akan ulang malam esok lah. Jadi itu, sekarang ni suka tak suka kita perlu untuk mengutamakan rakyat. Pimpinan dan menteri-menteri, ahli parlimen. Jadi Alvintas, sejujurnya rakyat harus bersyukur kerana ada seperti Datuk sanggup didengari suara rakyat, keliru rakyat, keluar rakyat seluarkan. Kita sebagai rakyat Malaysia. Nah, bagi saya dah cakap awal-awal, saya mewujudkan ini adalah suara rakyat. Saya mahu diri saya sebagai perantara antara rakyat dengan pimpinan. Kalau mereka betul, kita akan puji. Kita akan puji selangit-langitnya. Kita akan ucapkan tahniah dan sebagainya. Tapi sekarang ni tak betul. Jadi saya harus mengutarakan pandangan ataupun keluhan rakyat supaya mereka dengar. Masalahnya kadang-kadang mereka tak buka pun. Saya tahu kadang-kadang mereka memekakkan telinga jadi macam pekak kuali.
Isu pengeluaran EPF ni tak selesai lagi, dah masuk minggu kedua. Parlimen bersidang. Ahli-ahli parlimen bercakap. Sama ada daripada kerajaan ataupun pembangkang. 26 bulan nanti mungkin Presiden UMNO. Saya yakin Presiden UMNO akan berucap lebih panas lagi, lebih pedas lagi. Tunggulah masanya. Yang lama tak mencarum pun tak dapat. Betul Saudara Ismail. Ini syarat yang letakkan. Saya kata syarat yang mengarut. Mesti aktif. Dah aktif mana kalau kawan dah hilang kerja 2 tahun lepas, 3 tahun lepas. Masalah sekarang ni 2 tahun lepas dia tak ada kerja. Okey, dah balik kampung, buat kerja kampung. Dan buat kerjalah berniaga, jual roti canai ke, jual buah pisang apa semua. Sekarang tak ada pendapatan. Duit dalam tabungan dia ada. Itu yang dia nak keluarkan. Tapi kamu letakkan syarat pula. Mesti aktif. Kalau tak aktif tak ada nak keluarkan. Ini apa syarat ni? Ini apa punya bangang punya syarat yang kau letakkan ni? Duit dia nak ambil, dia dah kena susah. Dia mintakan dia ke dalam keadaan susah. Saya dah kata berkali-kali, rakyat tidak akan minta kalau mereka tak ada dalam keadaan susah. Ini mereka diibaratkan pengemis. Dia mengemis duit mereka sendiri. Satu benda yang saya kata satu kezaliman yang kamu lakukan. Benar. Bahawa wang EPF tak ada. Tak cair. Apa salahnya saranan Datuk Seri Najib? Dia kata ambillah bon-bon yang kamu beli daripada kerajaan itu, jualkanlah kepada Bank Negara. Apa salahnya Bank Negara keluarkan duit? Bukan banyak pun, lebih kurang 42 bilion. Tak ada duit, cetaklah. Macam mana kata Tengku Razali Hamzah? Cetaklah wang itu untuk benda itu berniaga dalam pasaran. Kemudian ada keberuntungan. Kemudian juallah balik. Ini masalah sekarang ni, bon kamu tak boleh nak jual balik. Terikat. Ini bon ini bon kerajaan. Kalau betul lah saham mereka terikat dalam ini pembinaan lebuh raya ini Utara Selatan, terikat dengan MRT, terikat dengan prasarana, itu semua merupakan seperti bon. Bon ini dijamin oleh kerajaan. Ambil bon ini, jumlahnya berapa dikira? Okey, kira nak pakai lebih kurang 42 bilion. Letak sandarkan dekat, jual dekat Bank Negara. Pusat habis cerita. Perniagaan dalam PNB nak jual bukan Bumi Putra tu. Nampaknya macam tabung haji. Ini satu masalah lagi ni. Aduh, geram. Hujan, musim hujan saudara. Dan saya sebenarnya ada 5-6 fakta lagi yang saya nak dedahkan. Tapi EPF ni mengganggu fikiran saya. EPF dan moratorium ni mengganggu banyak benda lagi. Apakah mereka mahu mewujudkan sesuatu begini supaya kita lupa kita ada benda yang akan mereka lakukan. Ada syarikat-syarikat yang akan mereka jualkan. Apa benda yang berlaku dalam PNB, rakyat tak sempat nak fikir. Semua beralih kepada usaha untuk mendapatkan wang daripada kumpulan wang simpan pekerja. Apa yang mereka lakukan untuk mengalih pandangan. Sebab hari ini di Utusan Malaysia melaporkan 40 pegawai Jabatan Immigration dan 3 orang awam telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kerana dia terlibat memasukkan cok sempadan di Johor dan Selangor. Ni, dalam saat-saat begini ni, akhirnya 40 orang pegawai Jabatan Immigration. Mereka ini melakukan treasons. Mereka ini khianat pada negara. Mereka ini sedang melakukan tindakan yang kalau hukuman kalau di negeri China, hukum tembak aja. Kerana memasukkan kemasukan warga asing. Apakah mereka mau mengalihkan pandangan itu? Begitu juga bagaimana dengan Macau scam. Yang masih sekarang ni tidak lagi dibawa ke muka pengadilan. Forex rugi puluh bilion. Rakyat dah bercakap. Jadi apakah mereka cuba untuk menyembunyikan sesuatu ni? Biar rakyat berbising. Let the public cry. Biar rakyat menjerit tentang EPF dan moratorium. Akhir besok kita bagi selesai. Tapi yang mereka lakukan segala pengkhianatan, segala malpractice, segala tindak laku yang bertentangan. Ini mereka lakukan dengan begitu saja, terlepas pandang. Apakah itu saja cadangan mereka? Apakah itu yang mereka mahu lakukan? Sebab bila saya tengok, saya terkejut. Bila urusan melaporkan, SPI menangkap 40 orang pegawai immigration. Ini bukan kecil anak ni. Saya rasa kerajaan perlu amanah kepada pencarum kekuasaan kerana kerajaan adalah pemegang kepada... kerajaan adalah sebagai jaminan. Kumpulan wang simpanan pekerja ini ada orang yang berdapat amanah. Ini amanah ni saja. Ini soal amanah rakyat. Kalau amanah rakyat dikhianati, apa lagi yang rakyat boleh sandarkan?
Sepatutnya hari ini pimpinan kerajaan, dia kena make a full stop. Panggil CEO of BPF. I don't care. Saya tak peduli at any cost. You carilah duit sekarang ni. Duit ada 941 bilion nilai. Okey, kita faham. Nilai. Benda terikat dengan bond dan sebagainya. Lepas tu you nak bayar tahun depan sekian banyak untuk orang yang dah usianya sampai untuk dapat 55 tahun ataupun 60 tahun. Okey, mereka nak mengeluarkan sekian banyak. Selain daripada itu, kau cairkan sekarang. Kecairan ini perlu kerana dalam keadaan negara yang diserang oleh COVID-19, akhirnya ekonomi kita merudum hingga tidak bermain. Itu saja. Kerana memanglah saudara, kita jangan sampai kita nak tukar kerajaan, tak boleh. Saudara, saya nak bagi tahu pencerahan sikit. Kita tak boleh tukar kerajaan. Kita cuma boleh tukar wakil rakyat. Kita boleh tukar pimpinan kerajaan. Kerajaan adalah kerajaan dunia yang maha mulia yang di Pertuan Agong. Jadi CEO ataupun ketua eksekutif kumpulan wang simpanan pekerja, anda kena ingat bahawa anda tertakluk kepada kerajaan Malaysia. Kerajaan Malaysia adalah kerajaan dunia yang maha mulia Pertuan Agong. Anda khianat kepada arahan dunia Maha Mulia Pertuan Agong. Sebab Agong dia sentiasa mengutamakan rakyatnya. Itulah ini anggrek rimba. Inilah jadinya. Tak pandai jadi menteri, nak jadi menteri. Kerja nak kemas duit saja. Betul. Saudara Hashim Pak Din, kumpulan saudara jangan campur aduk dengan politik. Tazimudin mentang-mentang usul dicadang oleh Senajib, tak mau laksanakan. Memang sepatutnya mereka tak ada hak. Tak sepatutnya mereka mencampuri urusan politik. Politik itu biarkan orang politik. Ada wakil rakyat, ada menteri, ada timbalan menteri, ada pembangkang dan sebagainya. Ismail Muhammad tukar PM. Kita nak tukar PM sekarang. Inilah kesilapan yang saya katakan. Jadi Datuk jangan sepi. Rakyat turun ke. Jangan sampai rakyat turun seperti mana. Saya minta saudara jangan sampai kita melakukan tindakan begitu. Tapi saya khawatirlah kalau 1 Disember. Berapa lama lagi rakyat boleh tahan? Kekhawatiran saya. Tolonglah dengar. Ini masalahnya. Jadi saya mengharapkan agar isu kumpulan wang simpanan pekerja dengan isu moratorium ni dapat ditangani secara tuntas. Moga-moga parlimen yang bersidang besok ada wakil rakyat akan terus lagi mengejar, menekan, menuntut dan sebagainya. Ais ini dah jadi ais sunat syukur Hussein. Shafor Spring, Thailand. Kita tak mahu negara kita terbakar seperti Thailand. Kita tak mahu. Alvin Tan, rakyat akan sokong penuh. Itu suara rakyat yang dinantikan. Rakyat lain tak nak. I want to live in this country. Saya mau hidup di negara ini kerana negara kita adalah negara yang cukup harmonis. Kita nak negara kita ini kerana negara kita ini adalah negara yang subur. Negara yang cukup baik ekonominya. Tapi dalam keadaan sekarang ni, mereka sedar. Rakyat sedar, bukan tak sedar. Rakyat tahu ekonomi sedang merudum. Itu pasal mereka cuma tuntut 10,000 saja daripada simpanan mereka. Tak lebih daripada itu. Yang lebih tu kau simpanlah, kau buat pelabur sebagainya. Ini Juruterang Putih, KWSP. Jadi takkanlah rakyat nak ratib benda begitu. Takkanlah kita tak malam nak meratib. Halimatul Sa'adah reformasi baru tahu. Kita tak mahu. Ada semas, jembang kepah tinggi. Pulang lah, saudara nak marah-marah kat saya lah. Now, ini saya dapat kiriman daripada saudara Arifin Ismail. Saudara Arifin Ismail dia faham. Dia kata seorang ketua bahagian kata sendi dan teras UMNO itu ada 4. Itu UMNO, Melayu, Raja dan Negara. Jika tercabut salah satu, jadi UMNO yang keramat ini akan menerima bencananya. Jadi Tun Razak, ini cerita dia mengulang kembali. Tun Razak mencari putera raja, iaitu Tengku Abdul Rahman untuk memimpin UMNO selepas pengasas Datuk On meninggalkan UMNO. Kini UMNO sekali lagi berada dalam keadaan memerlukan pemimpin sendi ketiga, iaitu putera raja. Jadi semoga Allah merestui dan Tengku Razali Hamzah dipermudahkan untuk diangkat sebagai pemimpin. Itu catatan daripada saudara Arifin Ismail. Tapi menurut Putera Maya, ini Putera Maya pula, Putera Melaya. Ini menurut Putera Melaya, dia kata apa kau nak kata-katalah. Bagi aku parti UMNO tidak perlu kerjasama dengan Parti Bersatu setelah parlimen dibubarkan nanti. Kerana kita sudah ada muafakat nasional. Kalau Parti PAS mau terus kerjasama dengan Parti Bersatu, itu hak dia. Kita ahli UMNO tidak boleh halang. Betul. Tapi kalau dalam pembagian kursi,
ADUN dan Parlimen nanti sudah diberi pada parti UMNO dan PAS. Itu hak parti PAS. Terpulanglah dia nak bagi pada mereka untuk bagi kursi ADUN maupun Parlimen pada parti bersatu nanti. Kursi untuk parti UMNO jangan diganggu maupun diminta. Kalau parti mau bersatu, mau melawan 3 penjuru, kita lawan habis-habisan. Itu kata saya Putera Melaya. Kerana parti UMNO tidak ada apa-apa perjanjian dengan parti bersatu. Hanya parti PAS saja. Dan apa kata yang Muhammad Teguh Razali Hamzah? Yang Muhammad Teguh Razali Hamzah kata, tak ada untungnya UMNO berpakat dengan bersatu. Jadi PAS disyorkan supaya dikaji semula. Tak ada untung pun, dia kata. Betul lah. UMNO yang menyokong kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk jadi Perdana Menteri, akhir sekarang terpalit. Bila masalah EPM, masalah moratorium tak dapat selesaikan. Jadi, yang Muhammad Teguh Razali bagi pandangan, dia kata tadi dalam wawancaranya dengan sebuah ini dekat TV, dia kata tak ada untung untuk berpakat dengan bersatu ke dengan PAS ke, tak ada. Jadi beliau sebagai pengurusi lembaga penasihat UMNO dalam wawancara eksklusif bersama Portal dan Malaysian Insight, katanya kesepakatan antara parti-parti Melayu itu wajar dipertimbangkan semula bagi mengelak konflik di kemudian hari. Apa untung, dia kata? Dengan bersatu, apa untung kita pakat dengan PAS? Matlab mereka saya akan sama. Akhirnya kita bergaduh pula. Konflik yang bakal berlaku tak baik untuk rakyat dan negara. Eloklah dipikirkan masa-masa. Ialah anak raja ni dia fikir dengan baik. Dia sopan bila beliau mengutarakan pandangan. Jadi pemimpin UMNO itu dia kata dia, mana kursi kita dulu, kita kekal lah. Kita tak ada nak runding-runding lagi. Apa nak runding? Itu kursi kita, kata. Razif kata UMNO perlu melampas semula kursi Parlimen Paguh. Ertinya beliau mengatakan bahawa UMNO bertanggungjawab untuk merampas semula kursi Paguh dan Langkawi. Kerana itu bukan siapa punya, dia kata. Kursi itu bukan baru. Sebab kursi itu lama. Dulu UMNO pernah bertanding Paguh dan Langkawi. Sekarang bertandinglah balik. Itu keadaannya. Jadi dalam keadaan begini, Ahli Parlimen Besar itu menyifatkan pemimpin memihak pada Presiden Bersatu itu sebagai pengkhianat dan tidak boleh dimaafkan kesalahannya. Mana-mana pemimpin UMNO yang memihak kepada pemimpin bersatu adalah dianggap sebagai khianat dan tak boleh dimaafkan. Dengan sebab dia kata kita rasa tak sepatutnya kita berada dalam perkongsian ini, walaupun untuk berkongsi kuasa. Kita rasa tak patut langsung bagi kosongan. Tapi apakan daya? Kita nak tengok keadaan baik, apa tak lagi. Sekarang ni dilanda COVID. Itulah yang diputuskan oleh kita, katanya. Jadi dia Teguh Razali merasa sedih kerana kursi yang dimenangi oleh UMNO dalam PRU lepas hilang kerana adanya pemimpin-pemimpin yang melompat pada parti lain. Itu pandangan. Jadi saya terima juga daripada Sahar daripada Seremban. Ini Sahar daripada Seremban dia tulis. Sebab malam ni saya nak Hashim Din macam ke PM yang memerintah nak rakyat meluat lagi adalah nak bagi macam ni ke PM yang nak memerintah nak bagi rakyat meluat lagi lah. Saudara Hashim Din, sebenarnya saya tak tahu apa yang ada dalam fikiran Tan Sri Muhyiddin. Saya tak tahu. Kalaulah ini yang saya katakan bukan duit kerajaan. Setiap malam saya katakan bukan wang kerajaan. Wang ini wang penyimpan, wang mereka yang mereka nak keluarkan daripada tabungan. Itu saja pun kerajaan tak boleh bantu, kerajaan tak boleh buat dasar, kerajaan tak boleh nak ubah dasar itu. Apa hal ni? Saudara Mazni Mahdi, bagi aku kalau UMNO nak banyak sokongan dan menjadi parti yang baik, cari menteri yang baru dan bagus, setuju. Saya bersetuju. Datuk Seri Zahid Hamidi perlu melaksanakan hasrat akal umbi ini. Sampai amat PRU 15 harap dapat kerajaan yang sebetulnya. Kalau Saudara Aizat Ibrahim kalau menang, kalau bertanding Langkawi, insya-Allah Paguh pun rasa boleh menang. Ya, Khalid Zaris, Anwar Musa apa cerita tu? Dah kena pecat ke? Belum. Tengok pun dah menyampah. Saya semalam saya dah berlasah cukup-cukup, terpulanglah sebab hari ni saya pun tak keluar rumah sebenarnya. Pertama hari hujan, yang kedua saya malah nak ke Parlimen. Parlimen nanti nak kena cucuk hidung dan sebagainya. Yang keduanya nak kena ke Ibu Pejabat UMNO, Presiden tak ada di situ. Jadi saya ambil keputusan duduk di rumah, saya mentelaah pandangan teman-teman
yang melalui dalam wall saya ini, yang beri pandangan dan sebagainya. Yang mana tak sempat saya layan, saya cuba untuk memberi pencerahan. Sebagaimana apa yang ditulis oleh Saudara Sahara Seremban, dia kata, boleh saya bertanya, apakah Bersatu sejak menjadi kerajaan masih menjadi ikatan dengan pembangkang untuk menjatuhkan UMNO dan bersendewara kononnya tidak sehaluan dengan pembangkang? Ini Sahara daripada Seremban. Saya katakan ada besar kemungkinan. Kerana apabila tiba-tiba saja semalam, maka kita kata tiba-tiba saja mau diundang pejuang dengan muda menyertai Muafakat Nasional. Ini apa hal ni? Perikatan Nasional. Mereka mula-mula nampak bergaduh apa semua, jadi rakyat pun percayalah. Akhirnya sebenarnya mereka main di belakang. Sebab itu saya kata jangan lupa bahawa Tan Sri Muhyiddin dalam ucapan dia sebelum ini apa semua, pada dia takkan masuk balik kepada UMNO. Dan kehadiran Parti Pribumi Bersatu ini lain tidak adalah hanya untuk membunuh UMNO, untuk memastikan UMNO terkubur. Jadi warga UMNO kena fahamlah. Sebab itu macam orang macam Datuk Anwar Musa takkan dia tak faham. Mohon semua ahli parlimen Malaysia beri sokongan kepada siapa ni? Saudara Ham Bosan Farus Arifin kirimlah kalau nak bagi keluar. Kemudian saudara Nicholas Gonzalez, dia kata Assalamualaikum, saya nak bertanya, kabarnya Tuan Ibrahim ada menyatakan bahawa akan wujud satu gabungan politik baru yang dianggoti UMNO dan PAS, dikenali sebagai Konsensus Nasional. Mohon pandangan dan sanggahan. Kemudian mohon pandangan sanggahan Tan Sri Anwar Musa juga ada mengajak parti-parti politik seperti Pejuang, Warisan dan Muda untuk bernaung bersama gabungan baru yang akan dibentuk. Komen itu. Bagi saya sebenar-benarnya apa yang dilontarkan oleh Tuan Ibrahim itu adalah apa yang diharapkan oleh warga pimpinan PAS. Sebab mereka merasakan untuk bertentang dengan UMNO ni tak ada kekuatan. Masalahnya sekarang ni mereka merasakan mereka ada kekuatan apabila Tan Sri Anwar Musa sentiasa memihak kepada kehendak-kehendak mereka. Apa yang mereka minta, Tan Sri Anwar Musa akan berusaha untuk memperbetulkan dan mengiyakan. Ini masalahnya. Jadi Konsensus Nasional ini kita dari dulu lagi kita nak wujudkan ini Unity Nasional, satu pertubuhan penyatuan rakyat. Jadi Maazah hasad Melayu Nusantara nak lihat kita boleh bersatu. Kalau boleh Malaysia jadi peneraju impian warga Nusantara untuk kita membina empire baru. Saudara Maazah, ini satu impian yang ikhlas. Dan itu juga impian saya. Sama ada saya sempat melihat atau tidak, tak tahulah. Wallah misawah dalam usia-usia kita begini. Bila saudara lontarkan begitu, saya memikirkan sejauh mana bangsaku di bumi ini akan dapat terus kekal menjadi tuan. Apakah kita akan jadi pengemis di bumi sendiri? Apakah kita akan menjadi warga Bosnia yang akhirnya dipelasa, akhirnya dilapah oleh warga Serbia? Apakah kita akan menjadi warga Palestin yang akhirnya dikeronyok dan dibunuh saban hari oleh warga Israel? Apakah kita akan menjadi seperti rakyat di Libya yang akhirnya mana-mana yang menentang kerajaan akan ditangkap dan dibunuh? Jadi saudara Ismail Isma, UMNO kena ada kata putus, tidak menyokong Perikatan Nasional. Saya bersetuju dengan pandangan saudara Ismail Isma. It's a time for us to say enough is enough. Sebab tak ada keberuntungan, sebab cakap kita dah tak pandai. Perdana Menteri daripada Parti Pribumi Bersatu, Menteri Kewangan pilihan pada Parti Pribumi Bersatu, Menteri Ekonomi bersatu, Menteri Perdagangan Antarabangsa bersatu. Kita minta supaya EPF dan juga moratorium dipandang sepi. Apa untungnya? Saya dah kata berketiap hari saya katakan UMNO ini perjuangan UMNO tidak lain tak bukanlah untuk rakyat. Pada kita apa-apa saja pun UMNO mengutamakan rakyat. Bagi saya biar UMNO terus memerintah Malaysia dengan pemimpinan baru, Saudara Farus Arifin. Saya setuju. Tak ada masalah soal itu. Baru yang lama sama. Datuk komen sikit kenapa Khairi Jamaluddin senyap. Inilah keadaan sekarang ni, Khairi Jamaluddin senyap, pimpinan beberapa pimpinan PAS juga pun senyap juga. Khairi Jamaluddin senyap, tak tahulah saya, mungkin dia mengatur strategi dan sebagainya. Hishyamuddin pun senyap juga. Malahan mereka ini adalah menteri-menteri yang datangkan daripada UMNO. Tapi semua mereka itu bukan UMNO yang mencadangkan. Sebab saya bertanya dengan Presiden UMNO, dia kata whatever they think itu prerogatif. Itu hak mutlak Perdana Menteri untuk melantik barisan kabinetnya. Jadi
bagi UMNO kita tak campur. Ini adalah kerajaan yang sebut Perikatan Nasional ni bukan daripada UMNO. Cuma saya heran kenapa Tan Sri Anwar Musa setiap malam mengatakan kerajaan Perikatan Nasional. Ini adalah kerajaan Tan Sri Muhyiddin. UMNO menyedari, berkali-kali saya katakan, UMNO menyedari bahawa kita kecundang dalam pilihan raya umum yang ke-14 pada 9 Mei 2018. Jadi parti UMNO Barisan Nasional menerima kekalahan dengan berlapang dada. Kita serahkan mereka kuasa untuk mereka mentadbir. Takbirlah sebab kamu berjanji dengan rakyat. Waktu itu UMNO ada janji kita dengan rakyat untuk meneruskan kesinambungan. Tetapi kalau kita nak meneruskan kesinambungan UMNO ini, mereka tak boleh ada. Sebab kalau ada, mereka tak akan bersetuju. Contohnya, kesinambungan UMNO adalah perjuangan untuk rakyat. Perjuangan untuk rakyat apabila berlaku COVID begini, apabila berlaku disaster ataupun keruntuhan ekonomi, sebagaimana disarankan oleh pimpinan UMNO, kita hendak EPF supaya diberi pada rakyat. Itu pulangkan uang sebagai untuk rakyat supaya mereka boleh membentuk ekonomi mereka sendiri dan mereka boleh bertahan dan untuk meneruskan kehidupan. Kemudian kita minta supaya adanya sistem moratorium. Ini cadangan daripada UMNO. Waktu dulu pun, waktu bila Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri awal pun, moratorium ini bukan datang cadangan daripada Tan Sri Muhyiddin. Tidak. Ini datang daripada pimpinan UMNO waktu itu. Tapi kerana waktu itu, waktu baru. Sebab dia menjadi Perdana Menteri waktu baru. Jadi ikutlah cakap kita. Tapi selepas itu tak nak ikut dah. Selepas dia merasakan bahawa dia dah rasa ramai orang menyokong dia sebagai Perdana Menteri. Ramai menteri-menteri kabinet UMNO apa semua dah dilihat seolah bersama dengan beliau. Itu cerita dia. Oleh sebab itu, kita, warga UMNO, tak ambil kisah pun. Tak apalah, kau pimpinlah. Teruskanlah. Sebab itu, kamu tunaikanlah janji kamu. Sebagaimana kamu ada manifestonya. Sebab itu kita tanya, apa manifesto Kerajaan Perikatan Nasional? Zero. Tak ada manifesto. Jadi kalau tak ada manifesto, macam mana rakyat nak berlindung? Bagaimana rakyat nak menggantungkan harapan untuk masa depan? Ini parti yang tak ada masa depan. Sebab itu saya kata, Sabah Malam, sudah sampai masanya kita put a nokta. Full stop. Kalash. Tak ada lagi kita dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Yang kita nak bentuk sekarang ini tidak lain dan bukan adalah kerajaan UMNO. Kita harus berusaha jadi warga UMNO di peringkat bawah. Dan kita merasakan, kita berkeyakinan seandainya teman-teman daripada Parti PAS bersama dengan kita mewujudkan kerajaan baru, itu kerajaan muafakat nasional. Sebuah kerajaan yang mengutamakan demi agama, bangsa dan tanah air. Dan muafakat nasional harus memastikan tonggak kuasa di Putrajaya itu tetap berada di tangan warga Melayu Islam. Itu matlamat kita. Dan tentulah daripada Parti Pribumi Bersatu tak bersetuju. Sebab dalam PBBM mereka ada juga parti-parti orang lain yang menyertai, seperti daripada Perkajaan Perikatan Nasional, ada daripada Parti Star, daripada PBS, daripada LDP dan sebagainya. Tentu mereka tak bersetuju. Dan kita tak boleh menerima. Kita nak bagi tahu. Until today, dalam apa keadaan sekalipun, kita nak tonggak kuasa di Putrajaya itu milik UMNO, milik Melayu Islam. That's all. Dan UMNO menyokong Dr. Tun Sri Muhyiddin juga sebab beliau sebagai Melayu Islam. Dengan harapan beliau dapatlah melaksanakan impian apa-apa yang kita tak nak minta sepenuhnya. Ya, kita bagi pandangan, tapi pandangan kita sekarang ini dipandang dengan lekeh. UMNO, apa saja disorotkan oleh UMNO, mereka melihat, wah ini tak boleh. Dia PAS lebih sayangkan Bersatu lebih dari UMNO, mungkin Bersatu lebih kacak. Selamat Tamizi. Saya tak nak komen bab itu sebab itu masing-masing punya pilihan, tapi cuma saya kecewa. Kalaulah pimpinan PAS itu merasa lebih pada Bersatu, ya kita tak boleh cakap apa. Tapi mereka kena ingat, warga PAS kena sedar di mana kedudukan mereka waktu parti Pakatan Harapan berkuasa. Bersatu bersama dengan Perikatan Pakatan Harapan. PAS kena ingat semat dalam fikiran mereka. Tan Sri Muhyiddin bersama dengan Tun Dr. Mahathir, bersama dengan DAP, bersama dengan Tun Sri Anwar Ibrahim, bersama dengan Azmin Ali, bersama dengan Hamzah, bersama dengan Zahra Kamaluddin. Mereka ini berada dalam Pakatan Harapan. Mereka tak pandang pun PAS. Minta maaf bila cakap lebih, sudahlah, kau cuma ada 18 kursi. Aku ada kawan aku daripada Parti PEN. Sebab itu kami lantik Mak Sabu sebagai Menteri Pertahanan. Kamu apa PAS? Jadi PAS dipandang sebegitu hina.
Datuk Sri Zahid Hamidi bersama dengan Haji Hadi mencantumkan dengan antara UMNO dengan PAS. Jadi wujudlah muafakat nasional tanpa mereka sedar bahawa dengan pada mulanya mereka pandang sepi. Dulu waktu nak mewujudkan muafakat nasional diperlekeh oleh pimpinan Pakatan Harapan. Sebab mereka ada agenda macam-macam lah. Mustafa Muhammad kata begitulah, ini Jidin kata beginilah, Azmin Ali kata begitu. Jangan lupa. Tapi bila kita wujudkan muafakat nasional, mereka melihat gerakan yang kita lakukan. Kita bersama dengan PAS, kita membantah ISIS. Jutaan manusia berhimpun di sepanjang dataran mereka. Jangan lupa. Kemudian bila mereka melihat tarikh 24 September 2019, temetrainya muafakat nasional, jutaan manusia, bukan hanya di Dewan Merdeka, di luar jalan jam, ribuan orang turun, dan di seluruh negara mereka dapat laporan. Sebab peristiwa itu diterima dengan tangisan, kesyukuran. Berikutlah daripada itu berlaku pilihan raya kecil di Cameron Highland. Kita menang bergaya. Berlaku pilihan raya di Rantau. Kita menang bergaya. Berlaku pilihan raya kecil di Semenyih. Kita menang bergaya. Dan yang paling memeranjatkan mereka apabila kita bertembung dengan parti Perikatan Harapan di Tanjung Piai. Ini yang mereka tidak jangka sama sekali. Sebab waktu itu kawasan majoritinya orang Melayu. Dan kita meletakkan juga Dr. W. Kai Seng. Kita menang dengan majoriti yang tidak dijangka, 15,000. Itu merupakan pukulan maut kepada Pakatan Harapan. Dan bermula saat itu mereka mula sedar ada satu, dan mereka harus menggerakkan usaha untuk memusnahkan muafakat nasional. Rentetan daripada itu kita bertembung lagi di Sabah dalam pertandingan di Kimanis. Calon kita yang terdahulu, Datuk Hanifah Aman, cuma dapat 200 lebih saja majoriti. Tapi bila kita turunkan calon baru daripada UMNO, maka kemenangan dari Datuk Alamin, dia dapat 2,029 undi. Majority. Ini merupakan ketakutan, kengerian bagi mereka. Tapi apa nak buat? Apabila mereka melihat begitu, mereka cari pinang. Bawa PAS bersama. Ya, saudara Syarul Ikhwan sedih masa Kap PDC bila ramai-ramai berhimpun di sana. Memang kita sedih. Tapi sebab itu saya menyoalkan kepada pimpinan PAS. Sudah lupakah anda derayan air mata? Lupakah anda apa yang berlaku pada anda, warga PAS, pada anda, pimpinan PAS? Mereka tak pandang anda sebelah mata pun. Apabila UMNO bersama dengan PAS mengejutkan mereka, baru mereka tahu PAS ni ada nilai. Setelah UMNO ini menggilap permata yang dilihat oleh mereka di kawasan Limbahan, UMNO ambil PAS, cuci. Akhirnya anda jadi permata, maka anda dipinang oleh PAS, diletakkan anda dengan jawatan itu dan sebagainya. Dan hari ini anda bergelar menteri dan anda memandang UMNO dengan sebelah mata saja. Terima kasih PAS. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam esok. Sekian, terima kasih.